pandangan hidup berubah. Pada kebanyakan orang, sekolah menengah kebangsaan Bekenu ini mungkin tidak ada bezanya dengan sekolah-sekolah lain di bumi Sarawak. Namun, bagi Cikgu Lim Lee Ching atau senang dipanggil Cikgu Lim, di sinilah tempat beliau menabur bakti, menyemai ilmu kepada pelajar yang dikasihi. Miri, daerah di utara Sarawak yang bersempadan dengan Brunei Darussalam. Semenjak penemuan sumber minyak dan gas asli di kawasan ini sejak tahun 1910, Miri yang mempunyai penduduk berbilang bangsa dan etnik terus berkembang maju. Di daerah inilah Cikgu Lim mencari rezeki serta meneruskan kecintaannya dalam bidang pendidikan. Menyedari pentingnya melanjutkan pengajian ke peringkat yang lebih tinggi, beliau menyertai program Sarjana Sains Pengurusan Pendidikan yang ditawarkan oleh Universiti Utara Malaysia. Kini setelah menamatkan pengajian tersebut, pandangan hidup Cikgu Lim terus berkembang dari hari ke hari. Faktor pendorong untuk saya sambung master ni untuk belajar separuh masa sambil bekerja adalah yang pertama, iaitu azam yang kuatlah terhadap kehidupan inilah untuk meningkatkanlah pengetahuan dari segi pengurusan lah supaya boleh aplikasikan dalam kerja seharian seperti mana yang sedia maklum lah. Semangat menuntut ilmu inilah yang ingin disemaikannya dalam diri murid-muridnya. Beliau mahu murid-muridnya tahu bahawa tiada apa yang mampu mengubah kehidupan selain ilmu dan pendidikan yang menjadi panduan hidup. Ilmu yang diperolehinya dari kuliah sarjana anjuran UUM itu bukan sekadar bagi memiliki segulung sarjana. Lebih penting dari itu, ia mendidik beliau menjadi seorang guru yang telus dan ikhlas dalam memberikan yang terbaik untuk anak-anak muridnya. Usaha UUM ini telah memberikan kesan besar dalam hidupnya. Kita lihat ramai daripada mereka tinggal di kawasan yang agak susah lah. Kalau kita di Semenanjung mungkin kita tak boleh terfikir. Ada yang perlu jalan 6 jam, 7 jam ke sungai yang terdekat, itu belum sampai lagi pandang. Daripada sekolah mereka ke sungai yang terdekat untuk mengambil bot 5 jam, 6 jam perjalanan kaki. Jadi maknanya kalau kita tak pergi kepada mereka, tak membuka peluang kepada mereka untuk menjalankan pendidikan dengan lebih lanjut, mereka akan ketinggalan. Beribu kilometer dari Miri, di kampus induk UUM di Sintok, Kedah, Dr. Abdul Latif Kasim sibuk dengan tugasan di pejabatnya. Dr. Latif adalah antara tenaga pengajar yang pernah dipertanggungjawabkan oleh UUM bagi mengendalikan kuliah di Miri. Sebagai seorang yang sebati dalam dunia perguruan serta pernah bertugas sebagai guru suatu masa dahulu, kecintaan Dr. Latif pada dunia pendidikan tidak pernah padam. Kini, beliau adalah penyelaras bagi program Sarjana Sains Pengurusan Pendidikan ini. Beliau bertanggungjawab menyelaras program tersebut yang masih berjalan di beberapa lokasi lain di seluruh negara. Beliau memahami hasrat UUM mewujudkan program ini adalah satu usaha yang cukup murni. Kerana itu, tanggungjawab yang diberi dipikul dengan penuh dedikasi. Selain Cikgu Lim, seorang lagi alumni program sarjana di Miri ini adalah Cikgu Melen Juking. Beliau adalah antara bekas pelajar Dr. Latif yang sangat bersemangat dalam menggunakan sepenuhnya ilmu yang diperolehi dalam kerjayanya sebagai seorang guru. Kekangan yang paling jelas lah dari segi masa lah. Masa memang kalau 24 jam memang tak cukup. Sebab kita kena urus rumah tangga, kena urus anak, kemudian kena urus kerja-kerja sekolah. Kemudian kebetulan sekarang ini saya dengan suami tinggal di rumah berasingan. Maksud suami kerja jauh. Jadi itu satu hal juga sebab saya
tidak ada orang yang membantu lah. Dan satu lagi untuk mendapatkan maklumat-maklumat di kawasan sini memang agak jauh daripada pusat-pusat ilmu lah. Usaha mendidik para murid luar bandar adalah satu tugas yang bukan mudah. Dengan pendedahan yang terhad, banyak yang perlu diusahakan Cikgu Melin dalam memastikan muridnya tidak ketinggalan. Dari seorang guru biasa, Cikgu Melin berusaha menjadi pendorong dan pemangkin semangat kepada anak-anak ini. Baginya, jawatan sebagai guru bukan sekadar mengajar ilmu akademik di kelas, tetapi mendidik dalam melahirkan modal insan yang berkualiti. Tidak hanya kepada pelajar di sekolah, malah turut kepada masyarakat di sekelilingnya. Pesanan dan didikan para bekas pensyarahnya ketika pengajiannya dulu dipegang menjadi bekalan yang amat berguna dalam kehidupan Cikgu Melin sehari-hari. Setelah sekian lama tamat kuliah sarjana di Miri, Dr. Latif kini kembali ke daerah ini. Kunjungannya kali ini turut disertai seorang lagi pensyarah, Profesor Madya, Dr. Asih Tambi. Seperti mana Dr. Latif, Profesor Madya Dr. Asih juga adalah bekas pengajar kuliah sarjana di Miri. Kunjungan mereka ke Miri bagi mengikuti sebuah mesyuarat di sana membawa kembali ingatan mereka bahawa mereka pernah berulang-alik ke Miri suatu ketika dahulu bagi memikul tanggungjawab yang diberi. Belum berumah tangga, kebanyakan masa Cikgu Lim dihabiskan membaca dan menyiapkan tugasan akademik di rumah. Tamat pengajian sarjananya bukan bererti penamat kepada pencarian ilmu. Beliau tetap terus belajar. Dorongan daripada keluarga, ibu bapa, adik-adik. Lepas tu dorongan juga dari ketua jabatan saya iaitu mantan pengetua, iaitu Dr. Hasbullah, iaitu sekarang pengetua SMK Lawas lah. Dia sangat memberi gerakan lah untuk terus belajar. Lepas tu yang ketiga, situasi lah yang menyebabkan kita perlu mengejar lah masa depan yang lebih cerah supaya dapat bersaing lah dalam dunia globalisasi. Membaca memang menjadi minatnya sejak kecil. Kerana itu, tidak hairanlah beliau turut menerapkan perkara yang sama kepada muridnya di sekolah. Sebagai seorang contoh yang baik dalam kesibukan, kerja-kerja rumah tidak pernah diabaikan. Bagi beliau, menjadi seorang manusia yang baik adalah dengan menjadi manusia yang seimbang dan ideal. Sungai sudah sebati dalam kehidupan Cikgu Melin. Meski berasal dari negeri Sabah, kehidupannya kini di Miri membawa beliau untuk menggunakan pengangkutan air hampir saban hari. Tugasannya sebagai guru penolong kanan pentadbiran dan ko-kurikulum di Sekolah Menengah Kebangsaan Suai memerlukan beliau untuk sentiasa berurusan dengan sekolah-sekolah berhampiran yang ada, antaranya terletak di pinggir sungai. Jangan melihat perkara ini sebagai suatu halangan lah. Di mana ada kehendak, di situ ada usaha lah. Nak 1000 daya, tak nak 1000 dalih. Jadi jangan melihat itu suatu cabaran ataupun halangan. Banyak pihak yang boleh membantu kita. Sangat berterima kasih kepada pihak UM kerana ada program sebeginilah. Kalau tidak, mungkin guru-guru yang macam kami di luar bandar susah nak dapatkan peluang sebegini. Sungai inilah yang pernah menjadi saksi bahawa beliau berulang-alik bagi mengikuti kuliah sarjananya di pusat Bandar Miri. Jalan yang jauh dengan pengorbanan masa dan tenaga, semua itulah yang memperkuat semangatnya menuntut ilmu. Dengan kesempatan Dr. Latif dan Profesor Madya Dr. Asih yang kebetulan berada di Miri, Cikgu Lim dan Cikgu Melin mengambil kesempatan untuk mengatur semula pertemuan
antara kedua bekas pensyarah mereka itu dengan rakan-rakan sekuliah mereka dahulu. Setibanya Dr. Latif dan Profesor Madya Dr. Asih di Institut Pendidikan Guru Miri, petang itu, para bekas pelajar mereka telah sedia menunggu. Satu aspek yang kita fokus sekarang adalah tentang kualiti pengajaran dan pelajaran yang kita tawarkan. Segala program yang ditawarkan di luar kampus, kurikulumnya memanglah kurikulum daripada Indo. Dan fasiliti tempat pengajian pula terpaksa kita cari under the supervision of yang kita katakan Malaysian Qualification Agency, MQA, kementerian. Jadi kita nak buktikan di sini bahawa kita tak ada kompromi dalam kualiti pendidikan, tetap kita akan menggunakan kaedah yang sama di luar kampus dan sebagainya. Semenjak menamatkan pengajian, meski selalu berhubung melalui telefon dan internet, inilah kali pertama mereka dapat berkumpul kembali. Pertemuan ini membuka peluang untuk mereka kembali bertukar idea dalam membangunkan pendidikan di sekolah masing-masing. Program ini sebenarnya dimulakan atas inisiatif pensyarah-pensyarah di Fakulti Pengajian Pendidikan kerana membantu guru-guru yang berada di Sabah dan Sarawak supaya memiliki satu ijazah yang lebih tinggi daripada ijazah sarjana muda, dan dengan secara tidak langsung mereka dapat memberi sumbangan kepada masyarakat setempat dan juga di sekolah-sekolah yang mereka bekerja, dan juga mereka dapat terus meningkatkan profesionalisme. Kehadiran Dr. Latif dan Profesor Madya Dr. Asih dipergunakan sebaiknya oleh bekas pelajar mereka ini untuk bertanya dan berbincang isu-isu terkini yang mereka hadapi dalam kerjaya perguruan mereka. Semangat menuntut ilmu yang tidak pernah padam. Jadi kita mengambil peranan saranan daripada pihak kerajaan untuk merancang dan menawarkan program-program pendidikan kita dengan mengambil kira kekangan kepada guru-guru yang berada di kawasan yang agak jauh di dalam kawasan pendalaman, terutamanya di Sabah dan Sarawak, dan melalui jadualan yang fleksibel. Jadi kita memang merasa bangga kerana dapat turut bersama untuk menyumbang dalam usaha transformasi kerajaan. Cikgu Lim dan Cikgu Melin membuktikan bahawa menuntut ilmu tidak pernah ada penamatnya. Dr. Latif dan Profesor Madya Dr. Asih menyedarkan kita bahawa dalam menyebar ilmu harus ada keikhlasan, kesungguhan dan kesanggupan untuk menempuh pelbagai cabaran. Mereka menjadi simbol bahawa pendidikan tidak pernah mengenal perbezaan bangsa maupun pegangan agama. Setiap manusia dan setiap rakyat berhak mendapat pendidikan yang sempurna. Kerana itulah, usaha UUM ini sangat penting. Malah telah mengubah kehidupan ramai pelajar dan alumni ke arah kehidupan yang lebih baik.